Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di dalam satu bulan haram, yakni bulan Zulhijjah. Di mana di dalam bulan-bulan haram Allah paling suka pada bulan Zulhijjah. Kerana apa? Kerana pada bulan ini ada peristiwa penting, yakni tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Ke mana Nabi Ibrahim AS masa belum dikurniakan anak, masa itu ada berlaku satu peristiwa di mana beliau dengan sifat yang suka berkorban, mengorbankan dengan menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Satu jumlah sangat besar. Maka malaikat merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Maka ketika itu terdetik untuk Nabi Ibrahim AS mengatakan bahawa pengorbanan yang telah dilakukan itu bukanlah apa-apa. Dalam bahasa kita biasa-biasa je, biasa-biasa je. Dan ditambah lagi, Nabi Ibrahim tambah lagi, demi Allah, kalau aku ada anak, aku akan korbankan anak aku di jalan Allah. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim AS diuji dengan ketiadaan anak. Dalam satu tempoh yang sangat lama. Nabi Ibrahim ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas solihin. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kepada aku anak yang soleh. Dia tak minta anak je, dia minta anak yang soleh. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mempunyai anak dalam satu waktu yang sangat lama. Dalam waktu itu Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, yakni Tuhanku, kau kurniakanlah kepada aku anak daripada kalangan orang-orang soleh. Dan pada ketika Nabi Ibrahim AS berumur 86 tahun, satu tempoh sangat panjang, 86 tahun tu baru Nabi Ibrahim AS dikurniakan anak, yakni Nabi Ismail AS. Yang mana Nabi Ismail ini dilahirkan melalui isteri kedua Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar. Dan peristiwa pengorbanan ini berlaku ketika mana Nabi Ismail berumur 7. Sebagai ulama mengatakan 13, tetapi dalam Al-Quran mengatakan bahawa satu umur yang mana Nabi Ismail AS dapat membantu ayah ni dalam bekerja. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim AS telah mendapat mimpi. Dia datangkan dengan sebuah mimpi yang mana dalam mimpi itu disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Walaupun telah disuruh di dalam mimpi tersebut, akan tetapi Nabi Ibrahim masih ragu atau masih was-was, adakah mimpi tersebut adalah daripada mainan tidur ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada wahyu ataupun mimpi biasa. Nak dikatakan wahyu agak kejam untuk menyembelih anak sendiri. Ada pula kalau yang katakan mimpi biasa, Nabi Ibrahim merasakan jelas dengan mimpi tersebut. Hari itu dinamakan sebagai hari Tarwiyah, yakni hari yang untuk berfikir-fikir. Pada 9 Zulhijjah, maka Nabi Ibrahim AS bermimpi lagi perkara yang sama. Maka pada waktu itu yakinlah Nabi Ibrahim AS bahawa mimpi yang dialami tersebut adalah satu perintah daripada Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Pada ketika dinamakan sebagai hari Arafah, hari yang mana Nabi Ibrahim AS tahu bahawa ini adalah perintah Allah. Maka pada malam berikutnya beliau bermimpi perkara yang sama. Maka 3 malam berturut-turut ni Nabi Ibrahim AS menerima mimpi yang sama. Maka setelah Nabi Ibrahim AS yakin dengan mimpi tersebut, dia panggil isteri dia, wahai isteriku, kau persiapkanlah Nabi Ismail akan nak bawa pergi jalan-jalan. Maka dengan taatnya Siti Hajar pun bawa anak dia untuk dipersiapkanlah, diberikan pakaian yang baik, disikatkan rambut dan sebagainya. Maka setelah itu berjalanlah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim menuju ke Mina. Dalam perjalanan ayah dan juga anak ini menuju ke Mina, maka mereka telah diganggu oleh iblis. Iblis ini nak ganggu mereka dengan mewas-waskan mereka atas apa yang mereka lakukan. Maka datanglah iblis ini kepada Nabi Ibrahim AS. Cakap apa? Wahai Ibrahim, apa yang kau mimpi pada sekian hari adalah tak lain dan tak bukan hanyalah mainan tidur. Dia nak kata apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim itu mainan tidur, bukan wahyu. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahawa apa yang telah dialaminya adalah wahyu. Maka dibaling batu kepada iblis tersebut. Maka pada hari ini kita tahu bahawa tempat itu dipanggil sebagai Jumratul Ula. Setelah mana gagal usaha iblis mengganggu keimanan Nabi Ibrahim, maka datanglah iblis kepada Siti Hajar. Kata apa Siti Hajar, kau tahu tak bahawa suami kau ni nak sembelih anak kau? Siti Hajar pun merasakan pelik. Kenapa seorang ayah nak sembelih anak dia? Iblis pun kata bahawa Nabi Ibrahim AS menyangka bahawa Allah yang suruh. Mengatakan bahawa Nabi Ibrahim menyangka, maksudnya bersangka-sangka kepada Allah bahawa dia akan melakukan perkara tersebut.
Akan tetapi Siti Hajar yakin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata pada kata Nabi, seorang Nabi itu tak akan buat satu perkara yang batil. Maka gagallah usaha iblis kepada Siti Hajar. Maka setelah gagal itu dia mengganggu pula Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail tak tahu lagi, dan ayah nak bawa pergi sembelih dia tak tahu lagi masa tu. Maka datang iblis kepada Nabi Ismail, kata apa? Kau nampak tak ayah kau tu bawa tali dengan pisau? Wahai Ismail, kau nampak tak yang ayah kau ni bawa tali dengan pisau? Untuk apa? Untuk sembelih. Nabi Ismail pelik, kenapa ayah aku nak sembelih aku? Iblis dia menjawab, dia kata ayah kau menyangka bahawa ini adalah perintah daripada Allah, Maka ketika itu Nabi Ismail pun menjawab satu jawapan penuh keimanan. Dia kata, sekiranya itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Aku taat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gagallah usaha iblis mengganggu ketiga-tiga anak beranak itu. Setibanya mereka berdua di Mina, maka Nabi Ibrahim AS beritahu kepada Nabi Ismail apa yang cuba dilakukan. Berkatalah Nabi Ibrahim AS, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah nampak dalam mimpi aku menyembelih kau. Apa pandangan kau, wahai anakku? Maka berkatalah Nabi Ismail AS dengan jawapan yang cukup, orang kata cukup tinggi imannya. Dia kata apa? Ya abati, wahai ayahku, kau lakukanlah dengan segera apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kau akan mendapati aku dalam kalangan orang-orang yang sabar. Maka diletakkan Nabi Ismail AS di atas peha Nabi Ibrahim AS. Sambil itu Nabi Ibrahim AS mempersiapkan alat-alat untuk menyembelih. Maka setelah semua selesai, dengan kuat Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Ismail. Menyembelih kali pertama, dialunkan pisau di atas leher anak. Akan tetapi tidak memberikan kesan apa-apa terhadap leher anaknya. Maka dialunkan kali kedua, maka masih tiada apa-apa kesan terhadap leher anaknya itu. Maka turunlah firman Allah, qad sadaqta ru'ya, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi. Maka turunlah malaikat membawa seekor kibas yang mana akan menggantikan Nabi Ismail AS. Itulah sedikit kisah kenaan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kalau kita lihat satu kisah ini, kita dapat banyak hikmah. Antara hikmah yang kita boleh dapat daripada kisah ini, antaranya ialah kita boleh lihat bagaimana respon ataupun jawapan keluarga Nabi Ibrahim ini terhadap gangguan-gangguan iblis. Apabila datang kepada Nabi Ibrahim kata apa? Datang kepada Nabi Ismail kata apa? Dan apabila jumpa dengan Siti Hajar, dia kata apa? Maksud ketiga-tiganya mempunyai keimanan yang tinggi. Maka untuk membina sebuah keluarga yang benar-benar beriman, membina sebuah keluarga yang sakinah, maka perlu kepada ilmu perkahwinan. Dalam usia-usia kita, maka eloklah untuk kita mempelajari ilmu perkahwinan. Sekian kisah yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail, dan saya harap dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada siapa yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.